Hai semua, selamat datang. Pernah dengar pasal Forex tapi rasa macam pening? Tak tahu nak mula dari mana? Jangan risau. Hari ini kita akan kupas tuntas dunia dagangan Forex ni. Betul-betul dari asas. Khas untuk anda yang baru nak kenal-kenal. Dah sedia? Jom kita mulakan. Pernah tak anda terfikir macam mana biji kopi dari Brazil atau telefon pintar dari China boleh sampai ke tangan kita? Atau macam mana kita boleh rancang percutian ke luar negara? Sebenarnya, di sebalik semua ni, ada satu kuasa besar yang bekerja senyap-senyap. Forex, ya betul. Dari kopi pagi kita sampailah ke percutian impian, semuanya melibatkan pertukaran mata wang asing. Dan bila kita cakap pasal kuasa besar, kita tak main-main. Cuba teka berapa besar pasaran ni. Nilainya lebih $6 trilion. Dan ini bukan jumlah setahun atau sebulan tau. Ini jumlah dagangan dalam satu hari. Bayangkan, setiap hari memang tak ada pasaran lain di dunia ni yang sebesar Forex. Betul-betul gergasi kan? Baiklah, ini dia pelan kita. Mula-mula, kita akan faham dulu apa itu Forex. Lepas tu, kita akan belajar bahasa pasaran ni, cara ukur pergerakannya, tengok apa alat-alat yang kita perlukan, dan akhir sekali, kita akan bongkar dua cara utama untuk menganalisis pasaran. Jom teruskan. Okey, jom kita mulakan dengan yang paling asas. Soalan pertama, apa benda sebenarnya Forex ni? Forex ni singkatan untuk foreign exchange atau dalam bahasa kita pertukaran mata wang asing. Cuba bayangkan satu pasar borong gergasi, tapi pasar ni tak ada bangunan fizikal. Ia wujud dalam talian menghubungkan semua bank, broker, kerajaan dan pedagang di seluruh dunia 24 jam sehari. Jadi, ia bukan macam bursa saham yang ada satu lokasi je. Forex ni ada di mana-mana selagi ada sambungan internet. Jadi, apa yang special sangat pasal pasaran Forex ni? Pertama, ia tak pernah tidur. Ia buka 24 jam sehari, 5 hari seminggu. Bila pasaran Asia tutup, Eropah buka. Eropah tutup, Amerika pula buka. Memang non-stop. Kedua, ia adalah pasaran paling cair di dunia. Maksudnya, senang je nak beli atau jual. Sentiasa ada orang di sebelah sana yang bersedia untuk berurus niaga. Okey, asas dah faham. Sekarang, macam mana kita nak baca pasaran ni? Kita kena belajar bahasa dia dulu. Jom kita masuk bab seterusnya. Peraturan paling asas dalam Forex, mata wang tak boleh single. Ia sentiasa didagangkan secara berpasangan. Kenapa? Sebab ia macam satu pertandingan tarik tali antara dua ekonomi. Kita nak tengok mata wang mana yang lebih kuat berbanding yang satu lagi. Jadi, bila kita berdagang, kita sebenarnya beli satu mata wang dan pada masa yang sama, jual satu lagi. Jom kita bedah siasat satu pasangan mata wang. Contohnya, GBP/USD. Yang depan tu, GBP. Kita panggil base currency. Anggap je dia ni hero kita. Nilainya sentiasa satu. Yang belakang, USD, kita panggil quote currency. Dia ni pula yang bagi tahu kita, okey, untuk dapatkan satu unit hero kita, iaitu 1 pound, kau kena bayar sekian-sekian banyak $S. Mudah kan? So, dalam dagangan Forex, cuma ada dua pilihan utama. Pertama, golong atau beli. Ini kita buat bila kita rasa mata wang asas, si hero tadi, akan jadi lebih kuat. Macam kita yakin pound akan menang lawan dolar. Kedua, go short atau jual. Ini pula kita buat bila kita ramalkan hero kita akan jadi lebih lemah berbanding dolar. Simple je kan? Ramal naik, kita beli. Ramal turun, kita jual. Okey, kita dah boleh baca pasangan mata wang. Tapi, macam mana kita nak kira untung rugi? Pergerakan harga yang kecil tu diukur macam mana? Jom kita tengok dalam bahagian seterusnya. Kalau kita ukur jarak guna sentimeter, dalam Forex kita guna pip. Pip ni singkatan untuk percentage in point. Ia adalah pergerakan harga yang paling kecil. Bagi kebanyakan pasangan mata wang, ia adalah nombor keempat selepas titik perpuluhan. Nampak macam kecil sangat kan? Tapi jangan pandang rendah sebab pergerakan kecil inilah yang akan tentukan untung atau rugi kita bergantung pada saiz dagangan kita. Bercakap pasal saiz dagangan, kita ukur guna lot. Satu lot standard memang besar, 100,000 unit mata wang asas. Wow! Tapi relax, jangan panik dulu. Broker sekarang faham, tak semua orang ada modal besar. Jadi, ada juga saiz yang lebih mesra poket, macam lot mini, mikro dan ada juga lot nano. So, kita boleh mula kecil-kecilan. Baiklah, unit ukuran dah tahu. Sekarang bayangkan kita ni mekanik pasaran. Jom kita buka kotak alatan kita dan tengok apa spana dan skru yang penting untuk kerja-kerja dagangan ni.
Pernah pergi ke penguruk wang? Mesti perasan ada dua harga kan? We buy dan we sell. Dalam forex pun sama. Ada harga bid, iaitu harga broker sanggup beli dari kita, dan harga ask, harga broker sanggup jual kepada kita. Perbezaan kecil antara dua harga inilah yang dipanggil spread. Senang cerita, inilah upah atau cost service yang broker kenakan untuk setiap dagangan. Sekarang kita bercakap pasal satu alat yang sangat-sangat berkuasa. Namanya leverage atau leverage. Tahu kan tuil? Dengan tuil, kita boleh angkat benda berat dengan tenaga yang sikit. Konsepnya sama. Broker seolah-olah bagi kita pinjam kuasa beli, jadi dengan modal kecil pun kita boleh kawal dagangan yang bernilai jauh lebih besar. Tujuannya untuk gandakan potensi keuntungan kita. Dan tolong dengar betul-betul, ada satu perkara yang anda mesti ingat. Leverage ni ibarat sebilah pedang yang ada dua mata. Satu mata boleh gandakan keuntungan anda berkali-kali ganda. Tapi mata yang satu lagi boleh gandakan kerugian anda sama banyak, malah lebih cepat. Jadi, ia bukan main-main. Ia adalah alat yang perlu digunakan dengan sangat cermat dan penuh tanggungjawab. Satu lagi perkataan yang anda akan selalu dengar ialah volatility atau kemeruapan. Ia cuma cara fancy untuk cakap seberapa laju harga naik turun. Pasaran dengan volatility tinggi ni macam naik roller coaster. Menebarkan laju, boleh untung besar tapi boleh rugi besar juga. Pasaran volatility rendah pula macam naik kereta api pusing taman. Relax je, risiko rendah, potensi pulangan pun lebih perlahan. Okey, kita dah ada semua alat. Kita dah faham bahasa pasaran. So, macam mana pedagang profesional buat keputusan? Nak beli ke? Nak jual? Ini antara rahsia terbesar. Ada dua mazhab atau cara utama untuk menganalisis pasaran. Jom kita bongkar. Dua aliran pemikiran ni kita boleh umpamakan macam detektif lawan peramal cuaca. Yang pertama, analisis teknikal. Penganalisis teknikal ni macam detektif. Dia akan kaji cap jari dan bahan bukti dari masa lepas iaitu carta harga. Dia percaya corak harga dan sejarah akan berulang. Yang kedua pula, analisis fundamental. Dia ni macam peramal cuaca. Dia kaji keadaan semasa, berita ekonomi, kadar faedah, politik untuk ramal apa yang bakal jadi pada nilai mata wang. Jadi, apa bahan bukti yang si detektif teknikal ni cari? Dia akan tengok corak-corak pada carta harga. Dia akan cuba kenal pasti sama ada pasaran tengah uptrend, harga makin naik, atau downtrend, harga makin turun. Paling penting, dia akan cari lantai dan siling harga yang kita panggil support and resistance. Inilah zon-zon kritikal yang dia perhatikan. Kalau si peramal cuaca fundamental pula, dia akan tengok awan dan angin ekonomi. Apa datanya? Benda-benda besar macam pertumbuhan ekonomi sesebuah negara atau KDNK, kadar inflasi, berapa ramai orang yang ada pekerjaan, dan yang paling-paling penting, apa keputusan bank pusat tentang kadar faedah. Bagi dia, inilah enjin sebenar yang menggerakkan nilai sesebuah mata wang. Kesimpulannya, pasaran forex ni sentiasa bercerita. Ia ada kisah di sebalik setiap pergerakan harga dan setiap laporan ekonomi. Jadi, persoalannya untuk anda. Untuk faham cerita ni, anda nak jadi siapa? Adakah anda akan jadi si detektif yang mencari jawapan dalam sejarah carta? Ataupun anda lebih suka jadi si peramal cuaca yang cuba meramal masa depan berdasarkan berita hari ini? Fikir-fikirkanlah.